Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, di video kali ini saya akan ajar rakan-rakan semua bagaimana untuk rakan-rakan nak buat video content. Okey. Zaman sekarang ni video content sangat penting guys. Sedangkan saya sendiri pun antara teknik marketing yang saya guna untuk mempromosikan singkat Tuan Wow ataupun ajak orang buat bisnes Tuan Wow adalah melalui video content. Dan kalau kawan-kawan tanya penting ke saya buat? Memang penting. Memang penting. Dan tuan-tuan kena buat. Video content ni bukannya tuan-tuan kena buat lama. Tuan-tuan hanya perlu hasilkan satu video tu 1 minit je. 1 minit tu adalah the best. Kalau boleh kurang daripada 1 minit. Jadi bila kita cakap pasal buat video 1 minit, tuan-tuan boleh hasilkan konten-konten ataupun tajuk-tajuk video yang tuan-tuan nak cakap tu hanya benda yang sikit-sikit je. Benda-benda 1 point, 1 point, 1 point. Kalau setiap benda yang tuan nak explain tu ada banyak point, setiap satu video tu tuan hanya explain 1 point je. Hanya brief 1 point. Kita bagi kupas tentang 1 point. Saya bagi contoh lah, bila kita nak buat satu video konten tentang kelebihan sikat Tuan Wow. Kelebihan sikat Tuan Wow kan ada banyak. Ada 3, 4, 5, 6 kelebihan kan. Jangan kita buat satu video tu kita letak 6 kelebihan terus. Takkan sempat. Okey, jadi kita boleh letak 1 point, 1 point, 1 point. Dan setiap point tu kita boleh hasilkan video seminit ataupun kurang daripada tu. Itu saja. Jadi video ni kita kena buat berapa banyak kali. Kita kalau boleh kita kena upload video ni setiap hari. Mungkin kalau kita nak cuti pun dalam seminggu tu 2 hari je kita cuti. Itu yang saya buat. Tuan-tuan tak perlu nak buat macam saya 5 kali dalam seminggu. Okey, tuan-tuan boleh buat dulu. Mungkin start dengan seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Lama-lama tuan-tuan boleh kerapkan. Dan video ni bila tuan-tuan boleh hasilkan banyak sangat kelebihan. Bila tuan-tuan dah buat video ni, tuan-tuan boleh letak dekat banyak tempat, banyak channel marketing yang ada. Contoh bila tuan-tuan dah buat video tu, tuan-tuan boleh letak dekat story WhatsApp, story media sosial. Macam saya media sosial, saya ada Facebook, Instagram, saya ada TikTok, saya ada Twitter contoh kan. Keempat media sosial ni, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, semua ada story boleh letak. So kita boleh letak video tu. Kalau kita ada YouTube, kita boleh letak dekat short. So satu video yang kita hasilkan tu banyak tempat kita boleh letak. Even dekat dalam channel Telegram kita pun boleh. So itu manfaat dia. Video ni bukan boleh letak kat story, boleh letak dekat posting juga, posting media sosial kita. Boleh kita gunakan video ni untuk kita hantar pada kita punya prospek, untuk kita follow up secara soft sell. So satu video yang kita hasilkan tu banyak benda kita boleh guna. Dan video ni juga boleh kita guna untuk kita nak bagi kepada ejen-ejen kita supaya mereka boleh guna. Ataupun kita boleh beri kepada mereka untuk kita explain sesuatu benda. Contoh dia tanya insurans ni apa bang, kita boleh bagi video tu pada dia. So bila video kita ni banyak dan ramai orang gunakan video kita ni, dia boleh jadi satu benda yang paling mahal sekali. Tahu apa benda? Personal branding. So lagi ramai orang gunakan video kita, dia make use kita punya video, personal branding kita akan berkembang. Daripada situ kita senang dapat orang yang ingin gunakan SIM card ni ataupun ingin memulakan bisnes ni dengan kita. Sebab dia nampak video kita ni convincing, lebih meyakinkan. Okay. Alright. So dekat sini saya nak cerita, video content ni bukan saja kita ni sebenarnya sebagai seorang pengedar sikat Tuan Wow, saya nak ajar tuan-tuan tentang pentingnya video content. Sedangkan sebenarnya banyak je bisnes-bisnes lain yang bersifat networking ni dah banyak buat video-video content. Okey, sampai dah menjala dah. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu betapa pentingnya, tengok bisnes lain. Mereka pun buat dan tentu dia penting untuk bisnes kita juga. Salah satu contohnya kalau tuan-tuan tengok kan, orang yang buat bisnes agent ni, contohnya jual emas. Saya tak naklah cakap bisnes apa kan. Tapi tuan-tuan sendiri perasan, orang yang buat jual emas, dia orang buat video-video content untuk educate orang betapa pentingnya simpan emas. Video, bukan posting, bukan ayat, video. Contohnya ejen hartanah, dia nak mempromosikan rumah-rumah ni, nak suruh orang beli, dia buat video content rumah ni, dia punya dalam luar dia macam mana. Video content. Okey, orang nak promote insurans, orang nak promote kewangan, video content. So tuan-tuan nak promote SIM card ataupun bisnes, buat video content tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak berjaya dalam bisnes ni, nak buat marketing yang paling hebat, adalah tuan-tuan kena buat video content. So sekarang ni saya nak ajar tuan-tuan apa teknik dia. Macam mana kita panggil strategi dia tuan-tuan nak buat video content. Ada 5 je tuan-tuan. Semua orang boleh buat. 5 je, simple. Macam mana tuan-tuan nak buat video content? Yang pertama, tuan-tuan kena buat copywriting dulu. Itu yang pertama. Ataupun bahasa kampung dia kita buat skrip.
Sebab sebelum kita nak bercakap, sebelum kita nak buat satu video, kita kena tahu dulu video apa kita nak buat. Kan? Kita kena tahu video apa kita nak buat dulu. So that's why pentingnya untuk kita fikir apa copywriting ataupun apa tajuk, apa skrip yang kita nak buat. Contoh hari ni aku nak buat video konten tentang kelebihan singkat. Okey, apa contoh kelebihan yang kita nak buat? Kelebihan tentang internet singkat Tuan Wang ni dia laju. So kita dah tahu lah tajuk dia tu. Tajuk dia tu, dia pertama tajuk. Lepas kita dah tahu tajuk, baru kita buat dia punya copywriting, skrip dia apa. So kita tulis dulu skrip dia. Biasanya kita nak dapat skrip-skrip ni adalah melalui posting-posting yang kita tengok ejen-ejen Tuan Wang ataupun kita sendiri letak buat status dekat media sosial, kat Facebook ke apa kan. Kita nampak orang buat benda tu kan, kita jadikan konten posting tu dalam bentuk video. Itu saja. Ataupun kita tengok orang buat video-video lain, ejen-ejen yang buat video, dia buat satu konten. Okey, kita tiru versi konten dia, tapi kita jadikan versi kita. Jangan tiru 100%. Dan jangan copy video dia. Kita buat versi kita. Sebab kita nak nampakkan muka kita. Tak nampak muka, nak nampakkan suara kita. Itu je. Jadi paling senang, kalau kita dah pening sangat, tak tahu nak buat apa copywriting, kita ambil posting-posting kita, kita jadikan dalam bentuk video. Kalau posting kita tu panjang, kita ambil satu point je untuk kita nak jadikan video. So itulah yang paling penting, buat copywriting. Tahu tajuk apa yang kita nak buat. Itu first. Bila kita dah tahu tajuk dia dan kita dah tahu copywriting, kita dah tulis ayat dia, apa yang kita nak cerita dalam video tu. Lepas kita dah ada ayat tu, nombor 2 apa yang kita buat? Buat video lah. Buat video. Buat video ni. Barulah kita record video based on script ataupun copywriting yang kita dah tulis tu. Okay. Yang ketiga apa yang kita perlu buat adalah, jika dalam video tu kita tak ada letak gambar macam ni. Saya buat video macam ni, saya bercakap kan, tak ada gambar yang melibatkan bercakap. Kita mungkin nak letak video tu kat luar macam ni, kita tangkap gambar orang, buat video orang, lepas tu kita nak masukkan suara kita. Itu kita panggil voice over. Kalau kita, yang ketiga, kalau kita nak buat voice over, dipersilakan. Tapi kalau kita buat video, kita record bercakap macam ni, ini tak perlu voice over lah. Okay. So itu yang ketiga, voice over jika mahu. Okay. Nombor 4 adalah untuk kita letak caption, ataupun kata nama lain dia subtitle. Kalau kita tengok wayang tu ada tulis subtitle kan. Ni setiap kali kita buat video, kita bercakap secara voice over, ataupun kita buat video yang kita rakam, kita bercakap ni, ada subtitle. Nak buat subtitle sekarang tak susah macam dulu bang. Cakap nak kena tulis tak. Zaman sekarang ni kita boleh buat auto caption. Kita klik satu button, dia terus keluar subtitle. Kita cuma tinggal adjust sikit-sikit je. Itu. Okey, subtitle nombor 4. Dan nombor 5, bila video kita tu dah siap, kita dah save dalam satu apps, CapCut, kita panggil CapCut. Lepas tu kita buanglah 2 saat yang terakhir. Sebab 2 saat yang terakhir tu dia keluar iklan CapCut. So kita buang. Nampak macam profesional lah video kita tu. Tak adalah nampak kita pakai CapCut yang free. Itu je lah teknik je yang saya nak share. Okay, so bila kita dah buat satu video, okay, saya bagi contoh daripada 5 point ni. Buat copywriting, tajuk copywriting. Nombor 2, buat video. Nombor 3, voice over jika mahu. Nombor 4, letak caption ataupun subtitle. Nombor 5, buang CapCut. Okay, saya bagi contoh Katakanlah kita nak promote yang berkaitan dengan user, kita nak promote SIM card ni berkaitan dengan kelebihan SIM card. Nak ajak orang jadi pengguna, bukan nak ajak orang buat bisnes, nak ajak orang jadi pengguna. Okay, apa contoh tajuk ataupun copywriting yang kita boleh buat? Saya boleh suggest kepada tuan-tuan, yang paling senang sekali kalau tuan-tuan nak buat video content berkaitan dengan jual SIM card adalah, pertama, test speed. Tuan-tuan test speed je sikat Tuan Wang. Sebab selling point yang paling ampuh sekali adalah test speed. Tuan-tuan pergi mana-mana, tuan-tuan buat test speed. Contoh, tuan-tuan test speed, buat speed kelajuan, tuan-tuan rakam kan. Tuan-tuan cari mana-mana tempat, tuan-tuan pergi mana-mana, kalau tengok speed dia lebih 50 Mbps ke atas ataupun 100 Mbps kan, tuan-tuan record. So tuan-tuan record, tuan-tuan bagi tahu kat kawasan tuan-tuan dekat mana, tengok speed dia. Ini adalah salah satu contoh video content yang paling senang sekali. Dan dengan video copywriting macam ni, test speed ni, saya pernah tengok ada orang buat video-video test speed, dia pergi hutan apa-apa, dia boleh jual sebanyak 14,000 keping SIM card guys. Sebab tu saya cakap buat. Okay, itu yang pertama. Ataupun kalau tuan-tuan nak fokus kepada jual SIM card, tuan-tuan boleh selain daripada test speed, tuan-tuan boleh tekankan kepada benefit SIM card. Apa contoh benefit SIM card yang ada? Saya bagi contoh. Tuan-tuan ada PA takaful, ada takaful nyawa, contoh kan, ataupun khairat kematian.
ada point. Setiap kali top up dapat point, boleh tebus dekat 1,800 outlet. Lepas tu yang keempat, sesuai digunakan top modem. Kalau port Unify tak ada, boleh pakai modem. So orang boleh pakai plan 55 yang unlimited data, boleh guna maksimum sampai 100 gig. Boleh sampai 100 gig kan. Okey, boleh pakai modified router tu. Dan yang kelima, kelebihan dia apa? Data tak habis boleh carry forward. So tuan-tuan nampak tak setiap kelebihan yang saya bagi tu ada 5 kelebihan tu. Tuan-tuan boleh buat setiap satu video satu kelebihan. Tuan-tuan hanya perlu buat macam tu je. Jadi tuan-tuan dah tahu tajuk apa, tuan-tuan tulis sikit copywriting, ayat apa yang tuan-tuan buat macam nak posting. Dalam posting tuan-tuan buat selalu kat Facebook kan, tulis status kan. Tuan-tuan jadikan dalam bentuk video. Itu je. Okey, contoh saya bagi tahu contoh selain daripada test speed. Tuan-tuan boleh buat contoh untuk modem. So macam mana cara nak buat modem ni? Yang mana? Okey, tuan-tuan ada modem, lepas tu tuan-tuan tunjuk test speed internet sikat Tunwar. Modem boleh pakai sampai 100 gig. Settle. Itu je. Dia punya content yang tuan-tuan boleh buat. Ataupun data carry forward, tuan-tuan boleh rakam daripada handphone tuan-tuan, tunjuk data tuan-tuan dah carry forward banyak, data dia ada banyak. Tu contoh. Kalau tuan-tuan nak cakap pasal insurans, tuan-tuan boleh buat video, tuan-tuan record, tuan-tuan bercakap. Salah satu kelebihan sikat Tunwar adalah PA Takaful, yang mana PA Takaful ni sangat penting. Tapi tak semua rakyat Malaysia ada sebab kena carum setiap bulan. Tapi bila ditukar kepada sikat Tunwar, percuma semua hidup. Katakanlah kalau PA Takaful tu dia nak dapatkan kat luar, kena bayar sebulan RM30. Setahun dah 400 dia kena bayar. Tapi dengan Tunwar free je. Tuan-tuan boleh buat video konten macam tu, tak sampai 1 minit. So setiap tajuk kelebihan tu tuan-tuan boleh buat video konten. Okey, kat mana lagi contoh tuan-tuan nak dapatkan copywriting ataupun ayat skrip yang tuan-tuan boleh jadikan dalam bentuk video. Saya punya cadangan, tuan-tuan buka dekat dalam channel Telegram saya, skrip user kerja simple. Kan? Dekat situ kan banyak copywriting saya daripada hari pertama sampai hari ke-35. Tuan-tuan jadikan dalam bentuk video je. Tuan-tuan bercakap, tuan-tuan jadikan dalam bentuk video ataupun tuan-tuan rakam macam mana, buat voice over. Itu je. Alright. Dan apa pula contoh copywriting yang tuan-tuan boleh buat berbentuk untuk tarik orang buat bisnes Tunwar. Macam tadi saya cakap, kalau kita nak buat konten, video konten untuk ajak orang guna sikat Tunwar, kita boleh buat test speed, insurans ke, modem ke, data carry forward ke ataupun point kan. Tapi macam mana kalau kita nak ajak orang buat bisnes pula? Apa video konten yang kita perlu buat? Mudah saja. Antara tajuk dia adalah kita boleh fokus kepada kelebihan bisnes Tunwar itu sendiri ataupun potensi bisnes Tunwar itu sendiri. Okey, apa contoh kelebihan bisnes Tunwar? Yang pertama apa? Modal. Modal dia kecil. So tuan-tuan boleh gunakan kelebihan modal tu tuan-tuan cerita. Antara kelebihan sikat Tunwar ni adalah daripada segi dia punya modal. Modal dia kecil saja. Untuk kita nak mulakan bisnes ni, biasanya kalau ada 10 bisnes dalam masa setahun, ini tinggal 2 saja yang bertahan, yang 8 lagi lingkup. So risiko untuk tak berjaya tu tinggi. So kita kena mula dengan modal kecil. Bagi satu contoh, tuan-tuan dah boleh brief buat video. Itu je. Contoh yang pertama modal. Yang kedua risiko. Kan? Risiko bila modal kecil, risiko rendah. Yang ketiga contoh masa. Bisnes ni boleh buat secara part time ataupun full time. Nak buat secara part time pun boleh. Sebab apa? Sebab bisnes ni tak ada KPI. Dia tak ada target. Boleh buat santai-santai, tak kisah. Kan, kalau nak pergi post singkat, boleh order dekat office dan sebagainya. Kalau tak ada masa, boleh promote Tunwar dengan menggunakan web. Banyak web otomasi seperti kerja simple dan sebagainya boleh guna. Contoh bisnes ni tak lekat dekat badan. Sebab apa? Sebab orang nak top up boleh top up dekat mana-mana. Tuan-tuan boleh juga cerita tentang potensi bisnes Tunwar ni. Yang mana potensi bisnes Tunwar ni repeat sale dia tinggi. Setiap kali orang guna, orang top up, kita akan terus dapat duit. Dia boleh top up dekat mana-mana. Selagi dia guna iPhone, selagi tu kita terus dapat income. Tuan-tuan boleh buat satu video tentang bercakap pasal potensi dia seminit. Lepas tu tuan-tuan boleh buat lagi video-video lain berkaitan dengan potensi. Tuan-tuan kalau nak letak macam nampakkan income Tunwar tu setiap kali orang top up kita dapat duit, kita boleh buka portal. Kalau kita tak nak buka kita punya commission dekat MyWow tu mungkin sikit sangat kan, kita boleh buka dekat portal. Kita buka dekat portal kat bahagian insentif tu, tunjuk orang top up setiap hari, tengok dapat income. Benda tu kadang-kadang seminggu sekali pun kita boleh buat. Contoh, kita boleh tunjuk, okey, pada hari ni berapa hari bulan kita tunjuk, ni tau orang top up sepanjang hari ni, berapa kita dapat. Kita boleh tunjuk macam tu supaya kita nak nampakkan orang bisnes ni takkan ada penyudahnya.
Takkan ada pengakhiran. Orang akan guna handphone sampai bila-bila. So kita boleh gunakan portal tu sebagai video content kita untuk kita nampakkan potensi bisnes ni. Kan kita boleh buat video macam rakaman macam ni untuk kita educate orang dan sebagainya. So kalau tuan-tuan nak dapatkan idea, contoh-contoh content ataupun copywriting yang tuan-tuan boleh buat untuk ajak orang buat bisnes, macam biasa, boleh pergi kat channel Telegram saya. Kalau tadi iklan user kerja simple, yang ni tuan-tuan fokus kepada channel Telegram iklan kerja simple. Tadi iklan user kerja simple, ni iklan kerja simple. So dekat situ ada 35 juga ayat iklan setiap hari. Daripada hari pertama sampai hari ke-35, tuan-tuan boleh gunakan ayat tu, tuan-tuan jadikan dia dalam bentuk video content. Tuan-tuan bercakap balik. So inilah teknik macam mana tuan-tuan nak buat video content. Video content ni sangat penting tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak belajar, mungkin tuan-tuan nak dapatkan idea macam mana nak buat video content, tuan-tuan boleh saja tengok dekat saya punya TikTok. Dekat situ tuan-tuan boleh belajar. Tuan-tuan nak setakat nak belajar nak buat editing, tuan-tuan nak letak subtitle, tuan-tuan nak masukkan video A, video B, gabung apa semua tu, semuanya menggunakan apps CapCut saja. Tuan-tuan nak belajar guna apps CapCut tu sangat senang. Saya tak pernah belajar dekat YouTube pun. Saya godek-godek sini dah reti. Kalau tuan-tuan dah guna sekali, 2 kali, 10 kali, tuan-tuan mesti dah mahir. Percaya kata saya. Yang membuatkan kita tak mahir, yang membuatkan kita ni tak boleh buat adalah kerana kita tak nak. Itu je. Sebab kita malas. Bila kita malas nak mencuba, itu yang sampai bila-bila kita tak pandai. So kita kena start buat sekarang, biasakan diri. Biasakan diri. Okay? Jadi antara apps yang tuan-tuan boleh guna CapCut saja untuk buat video content. So tuan-tuan kena ingat, untuk kita nak buat satu video content, kita hanya perlukan 5 saja, iaitu pertama, cari tajuk apa yang kita nak cakap dan tulis copywriting dia, ayat dia apa yang kita nak buat. Nombor 2, start record video. Nombor 3, kalau kita nak voice over, kita boleh voice over. Kalau tak nak pun tak apa. Nombor 4, letak caption ataupun subtitle. Dekat dalam CapCut tu kita boleh tekan satu klik je untuk dia keluar subtitle terus. Dan nombor 5, buanglah 2 saat yang terakhir. Lepas kita dah save video dekat CapCut tu, video tu last kali 2 saat yang terakhir dia akan keluar iklan CapCut. So kita buang yang tu je. Itu saja daripada saya. InsyaAllah tuan-tuan try apply. Paling penting adalah tajuk dia dan juga copywriting. Kalau tuan-tuan tak ada idea, ambil je dekat channel Telegram saya.